Kalau korang baru sampai dekat channel Gelicik Studios ni, tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, Syabala, butang subscribe. Hazwan Syabebe, #bukan Zizan, the best palatau in the world. Kali ni buat video dekat Gelicik Studios. Qatar dah keluarkan lebih kurang 229 bilion USD untuk persiapan menjelang World Cup 2022. Tapi untung yang Qatar akan dapat daripada World Cup ni sahaja dijangkakan akan dapat lebih kurang dalam 17 bilion USD sahaja. Tapi ada sebab lah kenapa Qatar willing to invest that much dalam masa yang sama dapat return yang sikit daripada World Cup saja. Sebab first kali apa benda yang diorang buat ni semua bukan hanya untuk World Cup. Segala kemudahan, fasiliti, stadium, apa yang diorang buat ni semua akan pakai untuk long term. Tak adanya lepas World Cup nak roboh kan. So, ini boleh dikatakan macam pembangunan dalam negara Qatar tu jugalah. Yang kedua, walaupun 17 bilion saja dapat daripada World Cup, Qatar punya ekonomi dijangka akan jadi rancak sebabkan World Cup 2022 ni. Ramai pelabur akan mula nak invest dekat bisnes ataupun development dalam negara Qatar. So, bila dah ramai pelabur yang mula nak invest, pergilah kepada sebab yang ketiga, iaitu Qatar punya mata wang akan lebih menguat. Which sekarang dah memang makin kuat lah, lagi-lagi bila World Cup dah mula, memang ada demand lah untuk mata wang Qatar ni. Dan sebab yang keempat lebih kurang macam sebab yang kedua dan sebab ketiga lah. Bila ekonomi dah rancak, semua orang macam ada duit nak macam spending, benda tu akan buat Qatar bantu rakyat dia sendiri daripada segi bisnes lah. Dia orang akan mula spending, bisnes makin rancak, dan bila ada turis-turis ataupun pelancong daripada luar yang datang untuk World Cup ni, diorang pun akan spend dekat Qatar dan merancakkan lagi kebanyakan bisnes yang ada dekat Qatar. Bukan 4 sebab tu je, ada lagi sebab. Sebab yang kelima, lebih kurang 1.5 million, 1.5 juta peluang pekerjaan akan disediakan lepas segala infrastruktur ni semua dah siap. And then sebab keenam pula, lebih kurang 3.5 juta pelancong dijangka akan masuk ke Qatar pada tahun 2023. Sebab ketujuh, Qatar boleh maintainkan diorang punya kadar inflasi diorang sebanyak 2%. Dan sebab ke-8, sebab yang aku nak tokok tambah sendiri, walaupun ini bukan niat diorang nak hostkan World Cup, tapi benda ni dah pun terjadi bila diorang dah banyak buat development ni semua, dah banyak berbelanja ni, banyak gila kes-kes corruption yang berlaku lah. Tapi aku tak nak cover lebih side-side negatif pasal duit ataupun pasal pembangunan menjelang World Cup 2022 ni. Sebab yang tu mungkin kalau ada orang lain nak kupas ke apa ke, yang tu boleh. Sebab video kali ni kita nak totally kembangkan pasal 229 bilion yang Qatar dah spend. So basically, corruption ataupun duit masuk poket tu, mungkin boleh jadi salah satu sebab jugalah kenapa diorang nak spend banyak tu. So basically, 8 sebab tadi tu adalah sebab kenapa diorang willing to invest that much untuk persiapan World Cup 2022. Tapi apa benda je yang diorang buat dengan duit banyak tu? Yelah, beberapa tahun lepas World Cup 2018 kat Rusia hanya spend lebih kurang 14 bilion. 2010 South Africa spend tak lebih 4 bilion pun. First kali yang diorang spend, kalau kau nak buat World Cup, confirm lah kau kena ada stadium yang boleh dikatakan stadium bertaraf. Kira top tier stadium lah, tak boleh stadium cikai-cikai macam stadium dekat sekolah menengah dekat Malaysia ni. Qatar dah habis lebih kurang 50 bilion untuk pembangunan stadium ni dekat Qatar. Ada 8 stadium yang diorang naikkan. Semua stadium ni, rumput yang diorang pakai untuk padang bola tu boleh dikatakan rumput yang berteknologi tinggi. Diorang import daripada USA. Dan semua stadium ni juga disebabkan cuaca dekat Qatar kalau panas memang panas teruk. Diorang install cooling system yang berteknologi tinggi jugalah. Dan untuk nak pasang padang, naikkan bangunan stadium, nak pasang cooling system ni semua, diorang perlukan tenaga buruh yang tinggi. Jadi Qatar import lebih kurang 600,000 orang tenaga buruh untuk settlekan segala kerja-kerja ni, bukan untuk stadium tapi untuk benda-benda lain yang aku akan cakap kejap lagi lah. Dan 600,000 ni majoritinya datang daripada Bangladesh, Nepal dan juga India. Mungkin ada yang tahulah tentang apa yang dah jadi dengan pekerja-pekerja ni semua. Memang ada yang dah kena abuse, ada yang diperhambakan, slavery. Ada yang memang tak dapat gaji, tak dibayar berbulan-bulan, dapat gaji sikit. Ada yang stres bunuh diri sebab stroke haba, dipaksa bekerja juga masa tu. Keluarga tak dapat pampasan. Ada yang cedera ataupun macam memang seumur hidup nak berdiri pun susah dah disebabkan kerja yang terlalu berat. Still semua benda tu mereka tak dapat pampasan. Tapi macam aku cakap tadi lah, aku tak nak kupas lebih pasal benda ni. Pasal tu lah korang pernah nampak Jerman time dekat friendly ke kat mana tak, diorang ada pakai baju yang
human rights semua player Jerman pakai tu kan. So 8 stadium tu adalah Stadium Al Bayt yang digunakan untuk perlawanan pembukaan World Cup 2022 antara Qatar dan juga Ecuador. Lusail Stadium, Ahmad bin Ali Stadium, Al Janoub Stadium, Al Thumamah Stadium, Education City Stadium, Khalifa International Stadium dan Stadium 974. 50 bilion untuk 88 stadium ni. Okay, so tadi aku dah sebut pasal Lusail Stadium. Dekat area Lusail Stadium tu boleh dikatakan macam kawasan yang tak berapa nak membangun. Jadi Qatar habiskan lebih kurang 45 million untuk nak bangunkan kawasan dekat sekeliling Lusail Stadium. Dan untuk semua pelancong, orang dalam Qatar ni semua nak bergerak nak ke satu stadium, nak pergi ke beberapa stadium lain, semua tu mestilah perlukan jalan. Dan jalan banyak gila lah yang diorang kena tambah untuk memudahkan pergerakan dalam urusan World Cup ni. 50 bilion lagi digunakan untuk naik taraf diorang punya sistem kereta api dan juga tambah landasan kereta api yang diorang panggil Metro Train tu. Dan Metro Train ni dikatakan boleh akses ke 88 stadium yang aku mention tadilah, walaupun tak adalah direct sampai ke apa ke, tapi tak terlalu jauh sangat. Dan macam aku cakap tadi jugalah, 600,000 pekerja yang diorang import tu bukan hanya buat stadium, tapi untuk nak kembangkan lagi ataupun upgrade lagi diorang punya sistem kereta api diorang ni. Selain daripada kereta api, diorang pun improvekan juga diorang punya bas. Memang ada bas khas untuk semua yang terlibat dengan World Cup, dan bas yang memang turis ataupun penduduk boleh pakai untuk nak guna pergi ke World Cup. Dalam masa yang sama, diorang improvekan juga sistem taksi dan juga e-hailing diorang. 11 bilion digunakan untuk kembangkan lagi diorang punya lapangan terbang. 94 bilion digunakan untuk penginapan dan juga kemudahan sempena World Cup nanti. Kos-kos selebihnya digunakan untuk broadcasting, event-event sempena World Cup ataupun roadshow sempena World Cup, dan menambah lagi bisnes-bisnes hiburan yang ada dekat Qatar tu. Sebab sebelum ni bisnes ataupun hiburan dekat Qatar tu agak kurang, tapi dijangkakan ramai pelancong akan datang. Kata kalau diorang tak ke stadium, apa hiburan yang ada untuk diorang? Kalau kurang susah lah kan, jadi diorang tambah lagi hiburan dekat Qatar. Satu benda yang kena take note juga, kenapa diorang spend banyak sangat. Sekarang ni ekonomi dekat satu dunia memang tengah tak okey, jadi kebanyakan benda ataupun kos-kos diorang untuk nak bangunkan apa-apa, nak buat apa-apa memang dah naik harga. Lepas tu pada awalnya bila diorang nak develop ataupun nak buat persiapan menjelang World Cup 2022 ni, diorang menghadapi kesukaran untuk transport kebanyakan barang-barang yang diorang nak guna untuk naikkan stadium lah, segala benda tu. Sebabnya Saudi Arabia, UAE dan juga Bahrain, diorang block akses untuk nak ke Qatar ni. Adalah block akses dekat jalan raya, melalui laut dan juga udara pun diorang block juga. So masa tu Qatar memang susah habis lah bila semua benda tu tak boleh nak sampai dekat Qatar dengan mudah. Dan ingat lagi sekali aku cakap, semua benda yang diorang plan, hiburan ke, tempat tinggal ke, transport ke, bukan hanya untuk World Cup, tapi untuk pelan jangka masa panjang negara Qatar tu sendiri. Dan last kali aku nak tambah point aku, senang je lah, aku rasa semua orang akan setuju benda ni. Kenapa diorang spend banyak sangat sampai 229 bilion USD ni adalah disebabkan mereka mampu. Diorang ni semua kaya habis disebabkan diorang ni semua toke-toke minyak kan, oil and gas. So tak ada masalah sebenarnya untuk diorang nak keluarkan duit sebanyak ni, walaupun in return tak banyak mana dapat daripada World Cup, tapi dalam masa yang sama boleh membantu daripada benda-benda lain jugalah, macam ekonomi dan sebagainya. Tapi itulah banyak backlash untuk World Cup 2022 kali ni, terutamanya daripada segi human rights lah. Human rights yang pasal slavery, pekerja-pekerja Bangladesh ni semua kena, dan human rights yang mungkin tak kena dengan culture kita, yang salah dari untuk kita yang beragama Islam memang salah lah, iaitu yang pelangi tu. Yang tu pun ada kontroversi juga. Yang tu aku pun tak tahu macam mana. Korang konteks sendirilah kot Gelicik Studios ni dekat Instagram. Follow Gelicik Studios dekat Instagram. So guys, itu saja untuk video kali ni. Sorry lah kalau aku nampak tak bermaya, sebab dah lewat malam, kerja daripada pagi sampai malam. Suara pun tak berapa nak okey sebab aku hari ni banyak sangat bercakap. Tapi aku just harap apa yang aku sampaikan kali ni dapat beri sedikit pencerahan lah untuk korang. Kenapa Qatar boleh spend dan kenapa Qatar nak spend sebanyak 229 bilion USD. I'll see you guys again in Hazwan Shah Bebe dan Hazwan Shah Wrestling punya video. Terima kasih, datang lagi. Mother Father.